Oke, kita mulakan Surat An-Nisa mulai ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna, orang-orang yang menjadi pengurus. Orang-orang yang menjadi pengurus. Alan nisa, atas perempuan-perempuan. Bima, dengan sebab apa yang. Dengan sebab apa yang. Faddola, telah melebihkan ia. Allahu, oleh Allah. Ba'dahum, akan sebahagian mereka. Ala ba'din, atas sebahagian. Wa bima, dan dengan apa yang. Amfaku, telah membelanjakan mereka. Min, daripada. Amwalihim, harta-harta mereka. As-salihatu, maka perempuan-perempuan yang soleh. Qanitatun, perempuan-perempuan yang taat. Hafizatun, perempuan-perempuan yang memelihara. Perempuan-perempuan yang memelihara diri. Lil ghaib, di waktu ghaib. Bima, dengan apa yang. Hafizah, telah memelihara ia. Allahu, oleh Allah. Wallati, dan perempuan-perempuan yang. Takhafuna, kamu takut. Nusyuzahunna, kedurhakaan mereka. Fa'izuhunna, maka nasihatilah olehmu akan mereka. Wahjuruhunna, dan pindahlah olehmu dari mereka. Dan pindahlah olehmu dari mereka. Fil madaji, pada tempat-tempat tidur.
tempat-tempat tidur atau tempat-tempat baring, ya. Wadribuhunna, dan pukullah olehmu akan mereka. Fa'in, maka jika atoknakum, telah taat mereka kepada kamu, fala tabghu, maka janganlah kamu cari alaihinna, atas mereka, sabila, akan jalan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, aliyan, amat tinggi, kabira, lagi amat besar. Baik, saya masuk dulu, ya. Di antara ayat-ayat, ya, satu-satu ayat itu panjang, ya, dalam surah Nisa ni. Baik, ya, saya masuk semula. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah menjadi pengurus bagi 'alan nisa, atas perempuan. Ya. Itu dikatakan dalam Quran, ya, bahawa, ya, Allah telah, ya, mengutamakan atau melebihkan, ya, kepada, ya, orang-orang lelaki, ya, sebagai pengurus atau pemimpin, ya, kepada perempuan-perempuan, ya, atau wanita-wanita. Bima fadallahu ba'dahum ala ba'din, dengan sebab apa yang telah melebihkan ia oleh Allah akan sebahagian mereka atas sebahagian. Ya. Allah telah melebihkan, ya, lelaki daripada perempuan, terutama, ya, dalam hal perkahwinan. Maka yang memegang kuasa mutlak talak atau cerai itu adalah daripada, ya, lelaki. Ya. Dan, ya, ada juga kita tengok, ya, agama-agama lain yang memegang kuasa cerai itu perempuan, ya. Tapi dalam Islam, ya, tidak. Dalam Islam Allah telah memberikan kuasa mutlak, ya, iaitu kuasa talak itu dipegang oleh, ya, lelaki. Ya. Begitu juga anak-anak, ya, tidak dibinkan kepada perempuan, tapi dibinkan kepada lelaki. Ya. Dan dalam isi rumah juga, ya, orang-orang akan mencari ketua rumah. Ya, ketua rumah itu sudah tentu yang dicari suami. Ya. Dia tidak akan mencari ketua rumah itu perempuan, kecuali, ya, tidak bersuami. Ya, maka ketua rumah itu dicarilah, ya, ibunya. Ya. Dan begitu juga kadang dalam hal-hal lain yang kita pandang, ya, kalau biasanya, ya, dalam jamuan-jamuan masakan besar, ya, chef ni kita lihat, ya, orang lelaki, ya, yang membantu orang perempuan. Ya. Kalau masakan sedikit biasa
diberikan ke orang perempuan buat. Tapi kalau masakan berkala besar biasanya kebanyakan chef ini orang lelaki. Dan begitu juga dengan pemberian pusaka ataupun harta. Maka lelaki itu lebih bagian satu daripada perempuan. Kalau 3 tu perempuan lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Begitulah Allah telah mengutamakan lelaki sampailah kepada peringkat jadi imam solat pun diutamakan kepada orang lelaki menjadi imam solat. Baru-baru ini saya lihat video daripada Jerman, yang menunjukkan Islam liberal. Islam liberal ni ditunjukkan yang solat dia perempuan jadi imam dan tidak menutup aurat. Makmumnya lelaki dan perempuan. Itu sudah jadi satu kebiasaan buat mereka, tidak ada rasa berdosa atau tidak rasa bersalah. Dengan keadaan perempuan tidak menutup aurat, dia pun jadi imam. Kemudian lelaki dan perempuan dua-dua jadi imam, makmumnya punya lelaki dan perempuan. Jadi kita dah tahulah macam mana mereka boleh mendapat didikan yang sedemikian sehingga membolehkan keadaan beragama bebas seperti itu dengan tidak menutup aurat, dan telah melanggar daripada hal keimaman seperti ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Sekarang yang menjadi pengurus ialah perempuan jadi imam pula, diterbalikkan. Jadi mudah-mudahan atau moga-moga jangan sampai hal itu merebak ke tempat kita, ke Malaysia. Sebab golongan ini makin lama makin ramai dan mereka lagi selesa bila beragama demikian. Perempuan boleh jadi imam, bila masa boleh jadi imam. Jadi mereka rasa begitu bebas. Jadi kita minta janganlah sampai hal ini berlaku di tempat kita. Jawabnya rusaklah kita punya agama yang suci ini. Dan diterangkan lagi wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang telah membelanjakan mereka daripada harta-harta mereka. Mana si suami lebih bertanggungjawab daripada perempuan. Sebabnya pada asal kedudukan masyarakat yang menerima wahyu pada masa itu, yang banyak keluar dan banyak mencari nafkah itu adalah daripada pihak lelaki, dan pihak perempuan kebanyakannya duduk di rumah dan menguruskan rumah dan anak-anak. Jadi sebab itu dalam segi pembelanjaan itu daripada pihak kaum lelaki. Tapi dengan keadaan sekarang lelaki dan perempuan juga pandai mencari nafkah, maka dalam rumah tangga tadi artinya bolehlah bekerjasama atau berkongsi sama dalam memakmurkan rumah tangga masing-masing. Artinya si isteri tidak boleh kedekut, perempuan lelaki juga begitu juga, jadi bergotong royong dalam hal ini untuk memakmurkan rumah tangga masing-masing. Kalau dulu yang mencari nafkah itu hanya lelaki saja, tapi kalau seandainya yang mencari nafkah itu lelaki saja, maka dialah yang berhak memberikan perbelanjaan. Kemudian diterangkan lagi fassolihatu, maka perempuan-perempuan yang soleh, qanitatun, perempuan-perempuan yang taat, perempuan-perempuan yang soleh, perempuan yang taat, hafizatun lil ghaib, perempuan-perempuan yang memelihara
diri ya lil ghaib ya waktu ghaib. Apa maksudnya? Ya, perempuan yang menjaga diri di waktu ghaib, ya, yaitu perempuan yang menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada, ya, ketika dia bersendirian, ya. Jadi kedudukan di sini satu solehat, yang kedua qanitat, taat ya kepada suami-suami mereka. Ya, yang ketiga dia menjaga kehormatan ketika suami tidak ada. Itu dikatakan hafizatun lil ghaib. Ya. Bima hafizallahu, dengan apa yang telah memelihara oleh Allah. Wallati takhafuna, dan perempuan yang kamu takutkan nusyuzahuna, kedurhakaan mereka. Ya, maknanya perempuan-perempuan yang atau isteri-isteri yang durhaka ya kepada suaminya, ya, mengikut syarak atau mengikut syariat, ya. Itu makna dikatakan sebagai durhaka. Ya, tapi kalau ya seandainya ya si suami tadi ya melarang isterinya menutup aurat, melarang isterinya solat, melarang isterinya puasa, itu ya isteri boleh ya durhaka kepada suaminya, ya. Kerana hal-hal yang wajib sedemikian ia dilarang dan tidak dibolehkan, itu boleh durhaka. Jangan pula ya taat terus taat macam tu, ya. Oh, suami saya tak kasih saya menutup aurat, ya. Oh, alasan dia semua macam tu. Suami saya tak izinkan saya solat, suami saya tak izinkan saya puasa, ya. Jadi hal-hal yang wajib ya dia ya boleh ya derhaka kepada suami seandainya suaminya ya melarang daripada melakukan perkara yang wajib, ya. Tapi ya dalam hal-hal lain yang dikatakan sebagai nusyuzahunna, ya, kedurhakaan itu tidak menurut ya perintah ya yang munasabah, itu boleh dikatakan sebagai nusyuzahunna, ya. Atau kalau orang kita sebut nusyuz, apa makna nusyuz tu? Ya, itu nama durhaka, ya. Bagi pihak suami katanya fa'izuhunna, maka nasihatilah olehmu akan mereka, ya, iaitu dengan memberi ya nasihat, ya, iaitu nasihat yang membawa takut kepada Allah, ya. Mengajak supaya takut kepada Allah, takut kepada dosa, ya. Wahjuruhunna, ya, dan pindahlah olehmu, ya, pindahlah olehmu dari mereka fil madaji, daripada tempat-tempat baring. Wadribuhunna, dan pukullah olehmu akan mereka. Ya, pukul di sini bukan pukul menampar muka sebagaimana yang dalam ya hadis, ya, dilarang menampar muka. Dan ya pukul di sini adalah pukul yang memberikan pengajaran, bukan ya menzalimi atau menyeksa, ya. Seperti contoh kita lihat Nabi Ayub alaihi salam, ya. Nabi Ayub alaihi salam dia ya mengatakan kepada isterinya yang pergi daripadanya, dan dia kata kalau kau balik aku akan pukul 100 kali, ya. Maka ya setelah ya dia balik, ya, sedangkan Nabi Ayub sudah sembuh dan sehat masa itu, ya, isterinya balik semula kepadanya, ya. Maka ya niatnya atau nazarnya tadi ya ditunaikanlah dengan memukul 100 kali. Dengan bagaimana pukulan tadi, yaitu dengan mengikat ya 10 tali, ya, atau ranting kecil, ya. Tapi yang terkenal itu ialah ya ada jenis pohon yang berupa macam tali, ya. Kalau dulu-dulu punya kedai runcit dulu zaman moyang-moyang kita dulu, ya, kedai runcit itu ada satu tali hijau, ya. Tali hijau bukan tali rapian, ni kira dah barulah, kira dah plastik, ya. Sebelum tu adalah tali rumput yang banyak ya diimport daripada luar negara, ya. Tempat kita tak ada, ya. Diimport dari luar negara. Tali itu tali untuk mengikat kita punya barang-barang perbelanjaan di kedai runcit tu, ya.
Jadi ya, tali itu ya, lebih kurang macam tu, dikira 10, kira 100, diikat sekali, ya, lalu dipukulkanlah sekali kepada isterinya. Maka itu ya dikatakan ya dia telah menunaikan niatnya, ya, niatnya ataupun nazarnya. Jadi itu tidak ya menyakitkan, tapi hanya untuk melaksanakan niatnya, ya. Bukan dipukul 100 kali itu dengan 100 ya perbuatan, tak, tapi hanya satu perbuatan, ya. Tali itu saja yang diikat 100, ya. Macam itulah cara ya untuk jadikan sebagai satu didikan. Fain atau nakum, maka jika telah taat mereka kepada kamu, fala tabaru alaihinna sabila, maka jangan kamu cari atas mereka akan jalan. Mana sekiranya mereka sudah baik, ya, maka janganlah cari-cari jalan atau cari pasal untuk ya bercerai atau talak, ya. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah adalah ia amat tinggi lagi amat besar, ya. Mana hendaklah kamu takuti akibatnya, ya, sekiranya kamu mencari jalan atau mencari pasal, ya. Baik, sama lagi ya, ayat seterusnya, ayat 35. Wa in hiftum, wa in, dan jika. Hiftum, telah takut kamu. Dan jika telah takut kamu. Syikok. Syikok dengan makna ya, perpecahan. Perpecahan ataupun bracket perselisihan. Perpecahan ataupun bracket perselisihan. Bainahima, di antara keduanya. Fab'athu, maka utuslah olehmu. Hakaman, seorang hakim. Min, daripada. Ahlihi, ahlinya. Dalam bracket keluarga lelaki. Wahakaman, dan seorang hakim. Min ahliha, daripada ahlinya. Dan bracket keluarga perempuan. In, jika. Yurida, ia berdua berkehendak. Ia berdua berkehendak. Islaha, perdamaian. Yuwaffiq, ia memberi taufik. Ia memberi taufik. Dalam bracket persetujuan. Allahu, oleh Allah. Bainahuma, di antara keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kana, adalah ia. Aliman, amat mengetahui. Khabira, lagi amat mengetahui perkhabaran.
lagi amat mengetahui perkhabaran. Persiapan semula ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainahum, dan jika telah takut kamu perpecahan atau perselisihan di antara keduanya, fab'asu hakaman min ahlihi, maka utuslah olehmu seorang hakim daripada ahlinya atau keluarganya yang lelaki, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakim daripada keluarganya. Itu ha tu perempuan, jadi ahlinya di sini ya keluarganya perempuan. Itu satu hi, satu ha domir dia. Jadi persoalan di sini, dan jika telah takut kamu. Jadi persoalan di sini kamu. Kamu ni siapa? Jadi sekarang yang berselisih suami isteri, yang nak berpecah ni juga suami isteri, ialah masing-masing masing-masing nak menegakkan benang basah masing-masing. Jadi tak ada satu pun nak bertolak ansur. Jadi itu dikatakan sebagai syikok, perpecahan. Jadi kamu ni siapa? Jadi kamu ni bukan suami isteri itu, tu kena faham tu. Kamu di sini sudah tentu di antara keluarga suami atau keluarga isteri yang dapat kesan. Dapat kesan. Kesannya begini, contohnya dia pergi rumah yang bertelingkah ni, kemudian kat situ nampak tidak ada sepahaman ataupun masing-masing memalingkan muka, contoh, tapi di antara keduanya ni juga berpura-pura, kerana yang datang itu adalah keluarga, jadi dia hanya berpura-pura, tapi hakikatnya dua-dua ni bergaduh. Sebab itu dapat dikesan oleh keluarganya. Jadi keluarganya dapat kesan tadi, maka dia pun berbincanglah dengan mak ayah, kalau ada mak ayahnya lagi lah, berbincang dengan mak ayah ataupun yang dapat kesan ni daripada pihak keluarga lelaki, dia dapat kesan, si pulang tu dah tak sepahaman lagi, macam tu, si pulang tak sepahaman, dia pun jumpalah mak dia, jumpa mak dia, ini keluarga ni lah, keluarga si lelaki ni, dia pun jumpa mak dia. Bila jumpa mak dia, dia bincang-bincang macam ni, nampaknya si pulang tu atau si abang tu, contohlah si abang tu dia tak, nampaknya bergaduh agaknya, tak ada bercakap pun macam nak tak nak, jadi agaknya dah tak sepahaman. Jadi maka si ibu kepada si lelaki ini, dia telefonlah kepada besannya, besan kita datang rumah rumah anak nanti, sekian-sekian hari bulan contohnya, janjilah, janji, janji datang, jadi maka si mak lelaki ni pun datang. Mak lelaki ni sebagai hakim namanya, di sini sebagai hakim. Jadi mak lelaki ni pun datang, datang, tak disangka oleh si anak lelaki ni, rupanya mak mertuanya pun datang, ataupun mak ayah dia sekali dua-dua pun lagi baik. Dua-dua mak ayah datang. Jadi pada masa itu si anak ni yang tadi yang bermasa-masa muka, yang datang mak ayah, mak mertua, bayangkan. Jadi mereka ni pun berpura-puralah seolah baiklah itu ini, tunjukkan dia baik,
Ni berlakon. Berlakon. Jadi sebenarnya mak ayah dia ni dah tahu Al-Kisah. Macam tu ya, dah tahu Al-Kisah. Kemudian datanglah menghakimi, dah makan dah itu ini, contohlah ya. Dah makan dah itu ini ya. Kemudian bincang-bincang ya, kami datang ni nak tahu masalah kau ni. Sebenarnya kami dah tahu kau ni dah tak sepahaman dah ya. Keluarga-keluarga pun dah tahu nampaknya kau ni dah tak sepahaman lama ni ya. Jadi mak ayah datang ni nak tahu sebab musababnya apa ya. Jadi sebagai mak ayah ni ya, berkatalah baik, elok ya. Jadi kemudian masing-masing pun mengeluarkanlah dia punya ya pendapatnya ataupun masalahnya ya, baik pihak lelaki ya masalahnya, pihak perempuan masalah. Jadi dapatlah punca masalah tu ya. Bila dapat punca ni macam nilah ya, lupakanlah yang sudah-sudah tu. Mak ayah dah ada ni, nak tengok kau berdua ni biarlah elok macam biasa, macam dulu ya. Itu dikatakan di sini, in yurida islahan, jika ia berdua berkendak atau ia berdua berkendak islahan ya, perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, ia beri taufik oleh Allah di antara keduanya. Seandainya dalam hati dia masih ada ya, kebaikan, kasih sayang ya, masih ada lagi ya, Allah akan, dan tujuannya ya untuk berdamai, maka Allah akan memberi taufik. Taufik ni, bahasa taufik yang biasa wabillahi taufik wal hidayah. Selalu kan Allah sebut wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik ni adalah satu persetujuan. Allah telah memberi satu persetujuan, itu taufik di antara keduanya ya. Maka daripada situ maka berdamailah keduanya, baiklah keduanya, lembutlah hati keduanya. Ini peranan ya, peranan keluarga. Jangan kita bila tahu hal macam tu, pedulilah itu abang punya hal, pedulilah itu akak punya hal. Jangan macam tu. Carikan jalan. Dia berdua, dia tidak boleh nak memutuskan ya. Masing-masing tetap berkeras ya. Takkan mereka boleh berdamai. Tu nak kena tahu tu. Sebab itu Allah telah memberi satu tunjuk ajar. Yang mengambil peranan masa itu bukan suami isteri ini, tapi daripada pihak keluarga. Tak kiralah kalau tidak ada mak ayah ya, kurang-kurangnya ada abang-abang dia, adik-adik dia ya. Datang ya, datang daripada dua pihak, jangan satu pihak ya, dua pihak datang. Pihak ya, janji ya, datang dari dua pihak ni. Jadi insya-Allah kalau ia tujuannya untuk islah ya, perdamaian ya, maka Allah akan memberi taufik kepada keduanya ya. Cantik kan Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ia ya, aliman, amat mengetahui, khabira, lagi amat mengetahui perkhabaran. Jadi Allah yang sifatnya alim, yang sifatnya khabir. Khabir ni daripada perkataan khabar ya, berita. Jadi Allah tahu segala berita yang berlaku ya. Itu ya, Allah telah memberikan satu garis panduan yang begitu cantik ya. Jadi kita pun kena ingatlah ya, bila berlaku dalam ya, keluarga kita demikian, anak-anak kita ke contohnya ya. Kita sebagai orang tua ya, kita berpakat dengan besan, kita nak datang rumah ya si anak macam tu ya. Insya-Allah ya, apa kalau ada mak ayah tu, ada mak ayah lagi-lagi baik ya. Sebab ya, sebenarnya yang ya menyebabkan ya perpecahan itu, perpisahan itu tidak lain melainkan syaitan telah mengudai ya, telah ya mengudai mereka. Jadi bila
datang, ya, daripada kalangan keluarga ni untuk mencari perdamaian daripada Allah, ya, maka ya syaitan ini akan lari, ya. Pada masa itu, ya, yang menang ialah daripada pihak Allah, ya. Maka syaitan yang menggoda, ya, yang menghasut, ya, maka syaitan itu akan cabut lari, ya. Cantiknya Al-Quran, ya. Jangan kita bersikap biarlah dia orang, ya. Orang lain tak perlu masuk campur, tak apa, tapi keluarga, ya, yang ada kaitan dengan keluarga. Sebab itu penting, ya. Baik, kita sambung yang pelajaran kedua hari ini. Pelajaran kedua iaitu pelajaran sorof, ya. Ini ayatnya pun panjang juga, biar kita tangguhkan dulu dan kita sambung dengan pelajaran sorof dulu. Baik, pelajaran sorof masuk bilangan berapa ni? Bilangan 8. Jadi tamrin 8 lah, ya. Tamrin 8. Okey, tamrin 8 iaitu tasriful ajwaf, ya, ajwaf. Tasriful ajwaf terkenal dengan huruf mu'talnya di tengah, ya, di tengah. Contohnya, ya, perkataan yang saya beri iaitu taba. Taba dengan makna kembali atau bertaubat, ya, ta alif ba. Dan perlu diingat, ya, taba ta alif ba tu, ya, kita nak tahu dia alif tu benar-benar alif ataupun dia hanya, ya, tukaran, ya. Kalau kita nak kenal dia alif ataupun tukaran, ya, maka kita tengok pada mudhari'nya. Contohnya taba mudhari'nya yatubu, yatubu. Jadi alif itu, dia sudah bertukar jadi waw, yatubu, ta waw ba, yatubu, ya. Artinya alif itu asalnya waw. Kalau nak kenal dia alif itu sebenar dia ataupun hanya gantian, ya, kita tengok mudhari'nya. Mudhari'nya ada waw, yatubu contoh. Jadi taba asalnya ta waw ba. Bukan ta alif ba. Asalnya ta waw ba. Jadi, ya, kalau dibariskan tawaba, fa'alah. Macam tu, ya. Tawaba. Jadi kalau cari dalam kamus ta alif ba. Contohlah cari dalam kamus ta alif ba. Dia tak jumpa. Ta alif ba tak ada pun, ta alif ba, taba tak ada pun, ya. Jadi kita kalau tak jumpa ta alif ba, kita tukar pula. Cuba cari ta waw ba. Ta waw ba. Okey. Bila buka dalam kamus ta waw ba, jumpa ta waw ba. Kemudian dalam bracket sebelah dia ditulis taba. Kan? Dah nampak? Dah nampak dia. Jadi kita dah nampak. Perkataan ya, taba asalnya tawaba. Bila kita cari tawaba baru betul. Kemudian lepas tawaba ditulis taba, ta alif ba, bracket ta alif ba. Macam tu, ya. Begitulah cara kita nak mencari dalam kamus. Huruf mu'tal ni ada 3, tak susah pun, ada 3. Kalau kita ta alif ba tak jumpa, tukar ta waw ba. Tak jumpa juga ta ya ba. Macam tu. 3 ya. Ta alif, kalau ta alif tak ada, tukar waw. Tak ada waw, tukar ya. InsyaAllah jumpa, ya. Kalau kamus itu lengkap lah. Kalau kamus itu tak lengkap, tak adalah perkataan yang kita nak cari kat situ, ya. Contoh perkataan kola, ya. Kola, qaf alif lam, kola. Kita carilah qaf alif lam, qaf alif lam. Kita cari, tak jumpa, ya.
Tak ada pun ko alif lam, ya. Jadi kalau hafal mudhari' dia lagi cantik. Qala mudhari'nya apa? Kalau qala. Cuba sebut. Yakulu. Jadi yakulu tu mudhari'. Kalau kita hafal mudhari'nya yakulu waw. Yakulu tu waw. Jadi artinya alif tu waw asalnya. Jadi qaf waw lam. Kita cari qaf waw lam dalam kamus. Qaf waw lam. Oh, baru jumpa. Qaf waw lam barulah jumpa. Dia letak bracket sebelah dia. Qala. Ditulis mula-mula qaf waw lam. Lepas tu bracketnya qala. Baru jumpa. Ya. Kalau cari qala contohnya. Kenapa tak ada pula qala ni? Ya, tak ada perkataan qala. Itu pentingnya. Kadang kalau kita dah hafal mudhari' dia lagi cantik lah. Qala yakulu. Jadi qala ni berasal daripada waw. Qawala yakwulu. Jadi yakulu. Qala yakulu. Ya. Senang. Ini hanya saya nak bagi tahu. Kalau seandainya kita tak hafal mudhari' dia, kita tukar-tukar. Nak cari dalam kamus. Contohnya, qaf alif tak jumpa. Tukar qaf waw. Qaf waw tak jumpa. Tukar qaf ya. Macam itulah. Sebab mu'tal 3 saja. Ya? Alif, waw ataupun ya. Kan senang. Ya? Ini kalau kita tak tahu mudhari', ya, saya ajarlah kaedah dia. Ya, kalau tak jumpa mudhari' dia, ya, kalau kita hafal mudhari' dia, senanglah. Tabayatubu. Ini tawaba, ya, bukan taliba, tawaba. Kan senang, ya. Okey, kita teruskan tamrin dia. Nombor 1. Zara mudhari'nya apa? Yazuru. Masdarnya ziaratan. Maknanya ziarah yang kita sebut ziarah-ziarah, itulah perkataan zara. Ya. Kalau kita baca bab umrah, apa makna umrah? Makna umrah itu ialah ziarah. Ya. Ziarah. Jadi umrah tu satu perbuatan, ya, ibadat yang namanya ziarah. Ya. Kita nak pergi berziarah ke Kaabah. Ya. Boleh tak kita sebut saya nak umrah ke London? Pelik pula orang nak umrah ke London pula. Kan? Jadi tak sedap bahasa umrah ke London, ya. Ziarah ke London. Kan cantik sikit guna bahasa ziarah, ya. Baik, ya, kita teruskan, ya. Masdarnya ziaratan. Amarnya apa? Zur. Nahi? La tazur. Ya, isim fa'il. Zairun. Isim maf'ul. Mazurun. Makan. Mazarun. Zaman. Mazarun. Alat. Mizarun. Madi majhul. Ke bawah lah. Zero. Zero. Mudhari' majhul. Yuzaru. Okey. Nombor 2, perkataan tawaf. Ya, yang kita sebut sebagai tawaf. Daripada perkataan tofa. Ya. Tofa ni, itu saya kata kalau cari dalam kamu to alif fa tak jumpa, carilah to waw fa. Tawafa baru jumpa tofa. Ya. Itu ke huruf mu'tal ni ada 3, tukar je. Kalau tak jumpa to alif, to ya. Tak jumpa to ya, to waw. Macam tu. Ya. Itu cara nak mencari dalam kamus. Ya. Sebab itu kadang, ya, kalau tak faham sorof ni, ya, kita ada kamus pun tak tahu nak cari, ya, perkataan itu dalam kamus. Ya. Sebab kamus Arab ni tak sama dengan kamus Melayu. Ya. Baik. Tofa yatufu mudhari'nya. Yatufu. Masdarnya tawafan. Amarnya tuf. Nahi la tatuf. Isim fa'il ta'ifun. Ya. Ta'ifun ni
golongkan sebagai orang yang tawaf disebut taif. Ana taif, ya. Ana taif, saya sedang bertawaf, ya. Isim maf'ulnya matufun, makan, matafun, zaman, ya, alat, mitofun. Toto lama-lama jadi ta pula. Dah bunyi ta pula lama-lama. To dia dah hilang dah. Kemudian madi majhul. Madi dulu. Tifa. Tifa. Mudhari majhul. Yutofu. Okey. Tawaf, ya. Nombor 3, mana ada. Ya, ada ni boleh makna kembali ataupun melawat. Ya, tengok ayat lah. Ya, kalau kita melawat orang sakit, ada tu dengan makna, ya, aku melawat. Ya, kalau kita nak balik, itu makna kembali. Ya, ataupun ulangan pun mana ada juga. Ya, baik, kita teruskan. Ada mudhari'nya ya'udu, masdar audan. Ya, amar ud, nahi la ta'ud. Isim fa'il. Isim fa'il apa? Aidun. Isim maf'ul ma'udun, makan, ma'adun, zaman, alat, mi'adun. Okey. Madi majhul. Ida, mudhari' majhul. Yu'adu. Sebab itu kalau kita jumpa macam wazan yang pelik, ya, yang pelik ni macam contoh bunyi bawah. Macam ida contohnya, ya. Ida bunyi bawah. Apa wazan apa? Kita ingatkan yang pelik ni wazan majhul. Madi majhul. Macam contoh misal kata kita jumpa perkataan ji'ah. Ji'ah. Ya, baja'ah. Ja'a madi, tapi dia ji'ah. Jadi bila bunyi ke bawah macam tu peliklah sikit. Itu majhul. Di perkataan mana datang, telah didatangkan ia. Ja'a tu mana datang. Ya? Baik. Contoh lagi nombor 4. Qala. Qala ni biasa dalam Quran disebut qala. Kita wazankan dia yang betul. Qala mudhari'nya yakulu. Masdarnya kaulan. Amar kul. Berapa banyak dalam Quran perkataan kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, semua kul. Itu amar, ya. Nahi la takul. Isim fa'il qailun. Isim maf'ul makulun. Makan makolun. Zaman makolun. Alat mikolun. Madi majhul qila. Mudhari' majhul yuqalu. Tengok perkataan madi majhul. Qila. Wa iza qila lahum. Qila. Kan pelik wazan dia macam qila. Apa ni qila ni? Qila ni, ya, majhul. Telah dikatakan ia. Ya, wa iza qila. Dan wa iza dan apabila. Qila telah dikatakan ia. Ya, lahum kepada mereka. Jadi perkataan qila. Okey, saya nak tanya satu dulu. Qila ni wazannya ialah fu'ila. Fu'ila. Baik. Kalau letak asal sebelum jadi qila, macam mana bunyinya? Ikut fu'ila. Kurang tepat. Fu'ila. Asalnya apa? Qaf, waw, lam. Qaf, waw, lam. Jadi bunyikanlah ikut baris fu'ilah. Qaf, waw, lam. Ku, wi, la. Macam tu.
Kuwila tu asalnya sebelum jadi kila. Jadi ikut asal bunyinya kop waw lam, ya, kowala jadi kuwila. Itu asal kuwila wazan puila. Lalu jadi kila. Ya. Okey, nombor 5 pula soma. Kemudian mana-mana puasa sauma, soma ya. Madi apa? Soma. Mudhari yasumu. Masdar dia rasanya tak asing kita selalu sebut. Nawaitu sauma ghodin. Sauma ghodin. Sauma tu masdar. Saja aku, nawaitu saja aku, sauma ghodin, puasa esok hari. Ghodin tu esok hari. Jadi sauma. Itu kita gunakan masdar. Sauma ghodin. Ini madinya soma. Mudhari'nya yasumu, masdarnya sauman. Ya, amarnya apa? Sum. Ya, nahi la tasum. Isim fa'il so'imun. Ya, ana so'imun. Saya sedang puasa. Ya. Kemudian isim maf'ul masumun. Makan masomun. Alat zaman dulu, zaman. Masomun alat misomun. Madi majhul sima. Mudhari majhul yusomu. Ya. Okey, sekarang kita teruskan dengan yang keenam, perkataan dama dengan makna kekal ya. Dama. Kalau mudhari'nya apa? Dama yadumu. Masdarnya dauman atau dawaman ya. Dawaman. Kemudian fi'il amar dum ya. Nahi la tadum. Isim fa'il daimun. Isim maf'ul madumun. Makan zaman alat midamun. Madi majhul dima mudhari majhul yudamu ya. Okey, sekarang saya nak minta satu makna mengikut wazan. Ya, makna dia ialah makna kita ambil puasa. Ya, puasa. Kalau madi telah puasa ia. Kalau mudhari ia puasa. Kalau masdar senyap pula. dia nak sebut kepuasaan tu, kepuasaan. Nak sebut kepuasaan. Bukan, puasa je lah. Berpuasa ke, puasa ke, ya. Saya berpuasa. Dia puasa. Okey, Ahmad. Puasalah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Tinggal ya, jangan engkau berpuasa. Isim fa'il yang puasa. Isim maf'ul yang dipuasakan. Mungkin kena letakkan sebab nak menyesuaikan. Yang dipuasakan. Ya, isim makan zaman masa puasa. Alat puasa. Madi majhul telah dipuasakan ia. Telah ia ya, sebab madi ya. Mudhari majhul ia dipuasakan ya. Jadi yang lain-lain pun macam itulah, ikut wazan ya. Tinggal lagi kalau masdar tu pandai-pandailah menyesuaikan masdar tu, jangan main semua nak letak perkan kan, tak semestinya semua macam tu ya.
kadang ada yang tak sesuai, ya. Macam perkataan apa lagi, ya. Kalau malu contohnya, kita nak takkan malu apa? Kemaluan. Tak sedap pula kan. Jadi bahasa-bahasa macam tu kita kena sesuaikan, ya. Kalau misalnya mainan boleh, mainan, permainan, kan. Kalau ziarah, ya, ziarah dengan makna ziarah juga pun dah boleh, masdar ziarah, ya. Itu dah kira masdar. Kadang kita nak tambah perziarahan, ya. Mungkin ada ayat yang perlu nak diletak macam tu, tak apalah, ya. Jadi sesuai dengan kata-kata penziarahan, contohnya, ya. Okey, sekadar itu dulu untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada pelajaran itu, insyaAllah. Dan nanti, ya, kejap. Saya nak bagi tahu latihan yang akan datang ni, saya dah hantar, ya, iaitu tamrin yang ke-9. Saya dah hantar dan tengok pada dalam grup. Okey, nak tanya apa?